Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Baiklah, hari ini kita tidak bertemu secara Meet, namun kita akan terus menjalankan sesi PDP dengan menyediakan bahan. Saya akan sediakan slide dan sedikit pengenalan. Yang pertama, kita akan pergi kepada pengenalan maksud kepada falsafah itu sendiri. Secara etimologinya, etimologi ni maksudnya perkataan falsafah itu sendiri dari segi ilmu linguistik, ilmu bahasa, dia merupakan asal usulnya daripada bahasa Yunani, iaitu philo plus sophia. Okay, so maksud dia adalah ilmu ataupun rasa cinta kepada hikmah. Okay. Filosofi itu sendiri bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan, kearifan, ataupun in Englishnya kita sebut love of wisdom and truth. Baiklah, secara terminologinya, tadi kalau kita pakai lugatan, yang ni istilahan, maksudnya secara terminologinya, perkataan falsafah itu sendiri bermaksud, ini adalah tokoh-tokoh falsafah lah. Mereka tokoh-tokoh falsafah daripada zaman Aristotle, zaman Socrates dahulu, sehinggalah kepada ilmuwan Muslim scholar. Okay, pada zaman keemasan Islam dahulu menyatakan, so ini adalah kata-kata mereka. So antaranya saya petik adalah Plato. Plato menceritakan tentang falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang wujud. Segala yang wujud. Okay. Segala yang wujud ni sama ada nampak atau tak nampak lah. Maksudnya, contohnya, kalau yang kita nampak, apa yang kita nampak depan mata kita. Okay. Namun, kalau yang kita tak nampak, tidaklah bermakna ia tak wujud. Contohnya angin. Angin tak nampak, tapi kita tahu angin itu wujud. Okay. Begitu juga kalau saya petik Al-Farabi. Al-Farabi dia mengatakan falsafah adalah cinta kepada kebijaksanaan ataupun hikmah. Yang lebih best lagi adalah Farabi menyatakan falsafah ni adalah merupakan pokok kepada segala ilmu. Jadi kita boleh lihat sama-sama kenapa tokoh yang bernama Al-Farabi ni dia mengatakan ilmu falsafah ni adalah tunjang kepada ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita lihat Al-Farabi ni, falsafah ni adalah dikatakan fundamental kepada ilmu-ilmu yang lain kerana sebenarnya ada titik temu antara falsafah dan juga praktis dalam kehidupan kita. Nanti saya akan bekalkan juga dalam Google Classroom ada artikel dinamakan titik temu antara falsafah dan praktis dalam kehidupan. Sebenarnya bila kita sebut falsafah, dia membincangkan tentang segala perbahasan mengenai kehidupan. Dalam kehidupan ni kita tahu kita berhadapan dengan segala macam jenis permasalahan. Kalau tak hadapi masalah tu, kita tak namakan kehidupan lah. Mungkin kematian lah kot kita sebut kan. Okay. Jadi bila menghadapi masalah dalam kehidupan, maka otak kita ni secara naturenya akan ligat mencari jawapan. Okay. Bila berhadapan satu benda, macam mana nak settle masalah ni? So otak kita ligat berfikir. Maka bila akal kita berfikir, maka di situlah peranannya falsafah. Okay. Falsafah ni dia memberikan panduan atau kerangka bagaimana nak kenal pasti apa punca utama kepada masalah yang kita hadapi ni. Okay. Bagaimana nak cari penyelesaiannya, apakah penyelesaian terbaik dalam alternatif penyelesaian yang ada. Okay. Maka di situ peranan falsafah. Maka kita tak boleh sebut falsafah ini terasing daripada kehidupan seharian kita. Bahkan macam Al-Farabi ni kata, sebelum tuntut ilmu lain, eloklah adanya menguasai ilmu falsafah dalam kehidupan kita. Baiklah, selain itu ada juga dibahaskan mengenai
kalau saya boleh beri contoh daripada artikel yang saya baca itu, menyatakan bahawa ada satu keratan berita ataupun akhbar daripada utusan Malaysia, aku tak silap, utusan Melayu aku tak silap, dia ada sebut bahawa ada seorang suami isteri ni, dia begitu gembira apabila anak kembar dia lelaki ni dapat straight A. Seorang tu 11 A1, seorang lagi 10 A1, okay, dalam SPM. Jadi bila pemberita tanya apa falsafah dan juga didikan yang tuan-puan beri kepada anak kembar ini sehingga mereka boleh berjaya, maka jawab si bapa ni, jawab ibu bapa ni, dia kata sebenarnya saya ni pernah terbaca falsafah Confucius. Falsafah Confucius ni dia mengatakan bahawa kita boleh kenal kebolehan anak kita sejak dari umur 3 tahun. Dan maka saya gunakan falsafah ini untuk didik anak saya, si kembar ni. Jadi so see how falsafah works in our life. Maka kita akan dapat lihat bahawa Confucius ni adalah ahli falsafah Cina yang banyak membahaskan tentang kehidupan ataupun untuk pembangunan insan, bagaimana nak membangunkan insan. Itu yang ini antara salah satu pemikiran Confucius lah. Maknanya potensi anak itu sejak umur 3 tahun kita dah boleh discover dia punya kebolehan dia, potensi dia, kan. Maka daripada manfaat daripada pemikiran seorang ahli falsafah Cina, maka keluarga ini dapat manfaatnya. Okey. Seterusnya, kita dah habis bincang tentang falsafah. Kita tengok visi dan misi ilmu falsafah. Okay, yang ni kamu boleh baca. Okey. Inilah tujuan mempelajari ilmu falsafah ataupun kepentingan ilmu falsafah dalam kehidupan kita. Okey, yang ni pun nanti saya akan share. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada falsafah pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan negara. Dia sebenarnya yang keluar dulu adalah falsafah pendidikan negara. Kemudian dia develop kepada falsafah pendidikan kebangsaan. So, dia adalah dua benda yang hampir sama. Okay. Apa yang penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan ni adalah maksudnya sebarang proses pendidikan yang berlangsung. Yang ni adalah Malaysia lah. Maksudnya falsafah pendidikan kebangsaan yang diamalkan di Malaysia. Jadi sebarang proses pendidikan yang berlangsung di Malaysia daripada tadika, daripada awal kanak-kanak sehinggalah kepada kamu universiti dan seterusnya, peringkat pascasiswazah, peringkat master, peringkat PhD, maka kita guna pakai falsafah pendidikan kebangsaan ni. Maka disebutkan falsafah pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi kamu secara menyeluruh dan bersepadu. Okay, so itu adalah ciri-cirinya. Okay. Okay, daripada falsafah tadi lahirlah matlamat. Okay, jadi korang nampak falsafah tu dia menyentuh secara overall macam tu. Dan kemudian kita keluarkan matlamat hala tuju pendidikan negara. Okay, ini lebih spesifik. Maksudnya secara keseluruhan falsafah pendidikan tadi dia mahu melahirkan insan yang baik. Dan bila sebut insan yang baik, of course lah dia adalah netizen ataupun warga negara yang baik. Okay. Maka insan yang baik tersebut perlulah memiliki ni ciri-ciri dia. Iaitu antaranya yang pertama, percaya dan patuh kepada Tuhan. Dan seterusnya berakhlak mulia. Boleh memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum seperti di Malaysia. Okay. Berilmu pengetahuan, memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu dan juga bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan juga negara. Maka sebenarnya hasil daripada proses pendidikan yang kamu dan saya lalui daripada kita tadika dulu sehinggalah ataupun prasekolah sehinggalah kepada peringkat pascasiswazah dan sebagainya di universiti, maka kita nak lahirkan ini dia. Okay. Kat situ kita akan lihat bahawa
antara matlamat pendidikan negara adalah perlukan percaya dan patuh kepada Tuhan. Maka ada soalan-soalan yang boleh kita refleks daripada isi-isi dalam matlamat pendidikan negara ni. Okay. Antaranya memerlukan kita perasaan bertuhan dalam diri. Okay. Kenapa ya? Kamu kan mesti pernah dengar orang yang ateis. Ateis ni dia dulu daripada komunis. Ateis ni maksudnya tak percaya adanya Tuhan ataupun tak percaya adanya satu kuasa yang perlu tunduk di bawahnya yang akan mengatur alam ini. Okey. Jadi adakah orang ateis ataupun kita panggil free thinker ini dia tidak diiktiraf dalam kita kata tadi insan yang baik. Maksudnya bila sebut free thinker, automatik dia bukanlah insan yang baik. Jadi saya nak kamu reflect nanti. Sekejap lagi saya bagi soalan-soalan tugasan. Bagaimana kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini boleh menjadikan insan yang baik dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu maksudnya bila berfikiran free thinker, maksudnya tak percaya kewujudan Tuhan, maka dia tidaklah termasuk dalam golongan insan yang baik seperti yang dihajatkan dalam matlamat pendidikan negara. Okey, baik. Banyak lagi soalan-soalan yang boleh kamu kemukakan daripada matlamat pendidikan negara ni sebenarnya. Okey, baiklah. Okey, ni nilai utama dalam falsafah pendidikan negara. Mahu melahirkan sifat kerajinan, berdikari, berhemah tinggi, mampu hormat menghormati dan juga keadilan antara semua pihak. Rukun negara. Okey, kita duduk dalam negara yang berbilang kaum. Yang ni saya sure lah kamu masa sekolah rendah dulu, waktu assembly, kita akan angkat tangan ramai-ramai, nanti ada seorang ketua kat depan, kita akan baca ikrar ni sama-sama. Kan? Betul tak? Maka kami, rakyat Malaysia. Macam ni. Jadi kalau tak hafal ni tak tahulah. Okey, baiklah. Itu dari sudut hafal literally. Okey, sekarang kamu dah masuk ke Menara Gading, maka kita lebihkan kepada bagaimana kamu menghayati falsafah rukun negara ni sebagai untuk menjadi insan yang baik ataupun warga negara Malaysia yang baik. Okay, sejauh mana kefahaman kamu? Okay, yang ni ada semua aspek kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan last sekali kesopanan dan kesusilaan. Maka nanti yang ni pun saya nak minta setiap kumpulan, saya akan siapkan soalan nanti. Setiap kumpulan saya minta kupas bagaimana penghayatan kepada rukun negara ini dapat menjadikan kamu insan yang baik. Saya nak contoh-contoh yang kamu berikan itu adalah dalam konteks sebagai kamu seorang pelajar atau kamu seorang anak remaja yang duduk dalam Malaysia. Okey. Saya nak kamu baca poin-poin penting kat sini dan cuba terjemahkan kefahaman kamu untuk dalam menjawab soalan yang saya berikan nanti. Okey, baik. Ini adalah kepentingan menghayati rukun negara. Okey, jadi ini sebenarnya bersifat umum. Contohnya kita nak mencipta sebuah negara yang adil. Maksudnya bila menghayati rukun negara, semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk membangunkan negara contohnya. Jadi secara spesifiknya kamu boleh jawab soalan saya tu nanti. Kamu boleh ceritakan bagaimana kamu sebagai pelajar dan juga anggota masyarakat untuk menyumbang kepada negara. Spesifik lagi dia punya contoh-contoh praktikalnya. Okey.